Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dapat kita sama-sama mengikuti kuliah faraid. Saya rasa kuliah berkaitan faraid, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kali pertama saya datang ke kuliah di sini lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diminta oleh pihak jawatankuasa meminta saya beri kuliah berkaitan dengan ilmu pusaka, atau dalam bahasa fiqahnya ilmu faraid, atau orang panggil juga ilmu miras, atau orang panggil juga ilmu mawaris. Mana-mana nama perbahasannya hampir sama je tuan-tuan dan puan-puan, ya. Baik, saya ada sediakan slide, tapi oleh kerana ada, tak apalah, tak akan slide pun tak apa, saya dah share kepada apa ni, Ustaz Syarifudin Syarifudin. Okey, tak apa. Untuk akan datang mungkin kita akan guna buku ataupun slide. Nanti saya akan bagi tahu pihak Rustia berkaitan dengan itu. Okey, terima kasih kepada pihak jawatankuasa Imam Bilal dan pihak jawatankuasa Masjid At-Taqwa memberi kepercayaan kepada saya untuk memberi kuliah berkaitan dengan faraid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama saya Muhammad Zamrul bin Muda, orang Terengganu. Sekadar pengenalan saja, orang Terengganu. Saya adalah pensyarah Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay. Dan bertugas di Pusat Kajian Syariah sekitar tahun 1995 sehingga sekarang. Hampir 20 berapa dah tu, kan, 95 sehingga sekarang 22 tahun begitulah, 23 kot lebih kurang begitulah. Okey, dah. Nak laptop macam mana? Tak sempat. Okey. Pengenalan. Okey, pengenalan. Next step kita buat. Okey, jadi untuk pengenalan tak apalah, kita sekadar saya kuliah untuk menarik minat supaya kita belajar ilmu faraid, tuan-tuan dan puan-puan ni. Okey. Agak lama saya di UKM tu. Okey. Saya berada di Selangor ini sekitar tahun 1992. Dari belajar dululah. Walaupun agak lama tuan-tuan dan puan-puan ya, tapi logat Terengganu tu memang tebal. Minta maaf. Okey. Yang saya nak cuba highlightkan atau sentuh sedikit malam ini antara maghrib dengan isyak kita ini, kita ada lebih kurang dalam setengah jam lagi lebih kurang, ataupun 35 minit lebih kurang, ya. Sebab kalau nak cerita panjanglah tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama saya tajuk kita malam ini, apa tanggungjawab waris dalam pembahagian pusaka. Yang itu dulu, supaya kita rasa kita sebagai waris atau orang nak mati ni, kita tahu tanggungjawab kita dan perlu tahu apa ilmu yang kita kena ada. Ramai di kalangan waris, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang ada di hadapan saya ini, bab mengurus jenazah tak ada masalah. Banyak kursus-kursus pengurusan jenazah yang perlu ataupun yang kita ikuti untuk menyempurnakan pengurusan jenazah. Cukup bagus, cukup cantik. Tetapi kesinambungannya, bagaimana harta jenazah itu untuk diuruskan, siapa nak ambil berat? Yang ini kita nak sambung kesinambungan. Kesinambungan berkaitan dengan hal-hal yang jenazahnya kita telah kebumikan, tetapi yang dia tinggal tu macam mana? Disitulah pembelajaran ilmu faraid. Oleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya. Sebab ramai orang pandai mengurus jenazah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ramai perkara itu ataupun hal pengurusan jenazah, ramai di kalangan kita ambil berat. Alhamdulillah, bagus. Tetapi bagaimana pula harta yang jenazah tinggal itu kita untuk uruskan?
Di situ mungkin ramai pula di kalangan kita kurang ataupun tak berapa ambil berat kan. Dia buat lebih kurang je. Perlu diingat, okey, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa confirm mati, pasti akan merasai kematian. Iaitu kita kena yakinlah bagaimana cara mati, di mana dan bila, itu kita tak ketahui. Okay? Tapi mati tetap mati. Okay. Apabila ada kematian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya, apabila ada kematian, kebiasaannya ada harta yang ditinggalkan. Kita tak belajar tentang pengurusan jenazah ya tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar tentang harta dah ni. Jenazah dah selesai dah ni. Jadi apabila berlaku kematian, kebiasaannya ada harta. Bagaimana kita menguruskan hartanya itu? Okey, harta yang ditinggalkan oleh si mati berkenaan. Sama ada si mati itu lelaki ataupun perempuan, ada harta. Bagaimana kita buat dengan harta dia? Di sinilah pembelajaran ilmu faraid atau pengetahuan berkaitan dengan ilmu faraid perlu diketahui, difahami dan ditekuni. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam suratul Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman. Kita semualah ni kena yakinlah kita orang yang beriman. Jangan kita kata pula aku tak, orang sebelah kok. Jangan. Orang beriman tak boleh begitu. Kalau orang baik boleh gagah lah. Kan kata aku kurang baik, kawan aku ni lebih baik. Okey, aku tak beriman, kawan aku beriman. Jenuh. Boleh faham Sebab itu ayat ni tuju kepada semua orang. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu itu dengan cara tak betul, dengan cara batil. Makan ni bukan ambil pun makan begitu tak guna, kuasai, sekat orang dan sebagainya dengan cara tak betul tak boleh. Janganlah, haram kat situ hukumnya lah. Okey, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara batil. Bukan hanya jual beli sahaja, bukan hanya syarikat sahaja, bukan hanya sewaan menyewa, sewa menyewa sahaja, termasuklah soal harta pusaka. Sebab ayat itu umum, harta orang lain. Walaupun adik-beradik, anak dengan ibu, anak dengan bapa, tetap harta orang. Dia kata tak apa, harta anak saya kan. Jangan. Habis rumah harta anak kita kalau kita kata begitu. Kan? Kita kata tak apalah, apa salahnya, bukan harta orang lain, harta anak saya. Bahagian pusaka ramai orang jawab begitu. Tetapi saya selalu berseluruh lah tuan-tuan dan puan-puan. Mengapa tak pergi angkut harta banyak rumah anak awak tu? Yang ini boleh jawab. Kan? Kan? Pergi angkut tilam, katil rumah anak. Dah harta anak dia kan? Kan? Boleh tuan-tuan dan puan-puan faham. Tapi bab pusaka dia boleh jawab begitu. Sedangkan harta anak dia, bahagian anak ada, bahagian mak ada, bahagian ayah ada bahagian. Tapi melampaui atau melangkaui bahagian yang telah ditentukan oleh hukum syarak. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam suratul Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya ia telah menelan api ke dalam perutnya dan dia akan dihumbankan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Apabila ada anak yatim, ada orang matilah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nama dia bin yatim tu cerita lain tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada sebut anak yatim, maka dalam mazhab Syafi'i kita ayah yang mati. Okay? Bukan ibu. Kalau ibu yang meninggal, ayah masih ada, bukan anak yatim dalam istilah fiqh
Cuma istilah masyarakat nak panggil itu terpulang lah. Tetapi ada kesan hukum. Okey. Oleh itu, apabila ayah kepada anak yatim, apa makna anak yatim? Anak di bawah umur, minor. Dalam konteks negara kita ni 18 lah. Dalam konteks dari segi fiqahnya, dari segi baligh lah. Tetapi bab muamalah lebih kepada bukan semata-mata baligh, tetapi rusydu, cerdik. Sebab itu anak yatim, apabila kita nak serah harta yang kita pegang amanah kepada anak yatim, bukan hanya semata-mata baligh, tapi kena uji sama ada dia dah cerdik ke belum. Cerdik. Jadi dalam konteks negara kita ni, undang-undang yang banyak duk buat 18 lah. Tapi untuk ibadat, baligh lah. Kena beza tu. Kan? Tapi ada ulama berbahas tentang baligh. Okey, jadi anak yang di bawah umur ni, anak dia tak cukup umur lagi lah, belum baligh atau belum cukup umur 18 tahun dalam konteks negara kita. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kalau sekiranya bapa anak meninggal dunia, ibu masih hidup, isteri kepada si mati ni lah, ibu kepada anak-anak yang di bawah umur menyalahguna, ayat ini terkena kepada ibu berkenaan. Bukan mudah nak jawab, tak apalah, harta anak saya kan. Boleh faham tuan-tuan kesannya. Sebab anak yatim adalah anak yang kematian bapa. Jadi sebab itulah kena hati-hati dalam proses pengurusan harta pusaka. Nanti kita akan lihat apa harta pusaka itu sendiri. Yang kita kata harta pusaka ni yang mana satu? Kan kita banyak dapat itu kan, ramai masyarakat kita duk tanya. Jadi apa hukum membahagi harta yang ditinggalkan oleh si mati menurut hukum faraid? Okey, hukumnya wajib. Wajib bahagi harta yang ditinggalkan oleh si mati yang tergolong sebagai harta pusaka secara faraid kepada waris-waris yang berhak. Hukumnya wajib. Ambil harta pusaka yang diberikan, yang diserahkan hak kepada setiap waris terpulang. Beza dua tu. Di situlah ada unsur, sebab saya nak elok orang tanya, muafakat boleh tak? Di sini nak suruh faham tu. Bahagi wajib, nak ambil tu pulang lah. Muafakat ni unsur dia lebih kepada ambil. Nak ambil lebih tak boleh. Nak ambil kurang ikut awak lah. Tapi kalau setuju nak beri lebih, itu cerita lain. Sebab kita tak nak ambil. Boleh nampak tak? Bahagi ikut faraid wajib. Waris yang terima nak ambil atau tidak dengan kadar faraid terpulang. Anak kata, oh saya dapat berapa mak harta arwah ayah? 500,000 tak apa, mak ambil lah. Tak ada masalah. Bahagi wajib. Tapi nak ambil terpulang. Itulah muafakat dalam kerangka faraid. Bukan muafakat tanpa tahu hukum faraid. Boleh faham ya? Kita nak supaya muafakat berlaku dalam kerangka faraid. Itu yang betul. Ramai orang tak tahu pun dia bahagian dia banyak mana, tiba-tiba dia tak apalah, awak ambil semualah. Dia ingat sikit, tiba-tiba tahu bahawa dia dapat 500,000 kan, lepas dah bagi, ya ke? Menyesal saya. Harta tak dapat, pahala mungkin dipadamkan. Sebab menyesal dengan pemberi, ya, kan rugi. Sebab itu dalam kerangka faraid tu nak tahu. Kan sebelum kita lepaskan hak yang kita layak perolehi, berapa kita layak. Sebab itu saya selalu berseluruh, orang nak beli kereta pun walaupun 70-80 ribu, siap buka bonet, buka enjin, nak tahu kereta macam mana. Kan baca katalog, bab pusaka terus angguk je ke. Sedangkan 3 juta. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan ya. Supaya kita nampak bahawa peri pentingnya ilmu duduk di hadapan, patut berbincang, manis hasilnya. Daripada tak tahu apa, bincang bahagi ikut je, tiba-tiba tahu kemudian agak-agaknya lain sedikit lah. Sebab itulah kemanisan itu lebih lama lekat.
Bayangkan kalau ikut hukum faraid, anak lelaki 2 bahagian, yang biasa kita dengar lah ni tuan-tuan dan puan-puan dia, anak perempuan 1 bahagian. Okey. Masalah ke 1 2 ni? Bab faraid je masalah, bab akikah tak ada orang timbul. Mengapa anak lelaki 2 kambing, perempuan 1? Senyap je. Tak tanya. Kan boleh tak? Contoh walaupun sunat, tak ada masalah. Lama dah bab 2 1 ni. Bab akikah contoh kan, sebab bab faraid ni mak selalu katanya lah, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan ni, ibu selalu kata alung lelaki adik perempuan bagi sama banyak lah. Kan harta arwah ayah semua kan. Tetapi masa lahir anak lelaki lu, mak yang sama juga pesan, bang tak boleh buat seekor 2 ekor kambing bang. Nampak tak? Mengapa tak kata seekor dah lah? Kan walaupun sunat. Nak bagi tahunya, tanggungjawab tu cerita lain lagi ya. Islam begitulah, dia dari awal sampai membawa ke mati. Ya. Kan, tapi kita tak nampak akikah tu. Kita tak nampak yang satu bahagian ni. Tapi tak apalah. Kan, 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Ambil di mana ni tuan-tuan dan puan-puan ya? Ambil di dalam ayat Al-Quran, Suratun Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Nah, Allah mewasiatkan kepada kamu tentang, Allah menentukan kepada kamu tentang pembahagian harta pusaka antara anak-anak kamu. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Bahagian anak lelaki menyamai 2 bahagian anak perempuan. Lelaki dapat 1, perempuan dapat 2. Dua bahagian perempuan tu baru sama dengan 1 lelaki. Itu maksudnya. Perempuan dapat 2 baru sama dengan 1 lelaki. Senang cerita, kita selalu sebut 2 bahagian lelaki 1 perempuan. Terbalik je tu. Terbalik. Kalau harta ada 15,000, perempuan dapat 5,000, lelaki dapat 10,000. Lelaki tahu, adik dia pun tahu. Okey. Abang kata tak apalah adik, abang dapat 10,000, adik dapat 5,000. Kan? Adik dia perempuan. Adik ambil 2,500 bahagian abang. Kita jadikan sama banyak, 7,500, 7,500. Agak-agak adik perempuan tu terasa macam mana ya tuan-tuan dan puan-puan? Dengan tak tahu, okey bagi sama banyak lah. Adik 7,5, abang 7,5. Perempuan tu, adik perempuan tak akan terasa pun bahawa abang telah berkorban bahagian. Kan? Petang nanti sampai sayur nangka, macam-macam. Adik dia tahu. Kalau sama-sama ada ilmu. Itu baru 2,500, bayangkan harta 15 juta. Agak-agak ni nak bagi sama rata pula ke tak? Agak-agaknya lah. Kan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita nak. Sebab itu dalam hal pusaka tuan-tuan dan puan-puan ya, tidak ada sulung, tidak ada tengah, tidak ada bongsu, tidak ada sempurna, tidak ada cacat atau OKU. Tak kira asal dia waris layak. Kalau dia anak, tak kira. Sebab ramai masyarakat kita di luar sana berbangkit isu, saya nak sulung, mengapa tak sama banyak je dengan adik saya yang bongsu ni? Dia lelaki sama lelaki, yang sulung lelaki, yang bongsu lelaki. Dia kata mengapa sama banyak? Saya yang jaga ayah, saya yang berkorban untuk ayah, saya yang lama dah pun. Saya secara berseluruh, saya kata yang sulung patut ambil sikit, yang bongsu ambil banyak. Sebab dari segi hukum adat, yang sulung tak lama dah berdoa untuk ibu bapa, yang bongsu lebih panjang. Dari segi hukum adat matilah. Wallahualam lah dari segi ajal maut. Faham tak maksud saya? Siapa yang akan berkorban, yang akan membekalkan pahala kepada ibu bapa lebih lama? Kita hanya nampak masa hidup ya. Yang sulung umur 50, yang bongsu 15. Agak-agak siapa yang akan bekal kepada ibu bapa yang sudah tidak ada orang nak hantar lagi kecuali anak-anak ataupun amal jariah atau ilmu yang bermanfaat? Siapa? Supaya kita terasa, supaya kan, sebab kita selalu bangkit begitu, saya nak sulung nak banyak, sebab saya banyak berkorban. Sekarang apabila mak atau ayah awak meninggal, siapa yang paling lama pula menghantar jasanya kepada ibu bapa? Dari segi hukum
adat, ajal maut wallahu a'lam. Faham tak? Supaya kita nampak indahnya Islam. Sebab itu di hujung ayat surah An-Nisa ayat 11 Allah Subhanahu taala berfirman, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah. Abaukum, bapa-bapa kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, sesungguhnya kamu tidak tahu siapakah dalam kalangan mereka banyak memberi manfaat kepada kamu. Kita tak tahu. Mungkin anak kita tak berapa elok hari ini, rupanya selepas kita mati dia paling elok. Mungkin. Yang itulah yang diharapkan lepas mati. Mungkin masa hidup tak boleh harap. Wallahu a'lam. Sebab itu Allah berpesan dah dalam surah An-Nisa ayat 11 yang saya baca awal tadi, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzul unsayayn fa in kunna nisaa fawqa sanataini falahun nasul sama tarawain kana wahidatan falahan nis ila akhir ayat. Sikit belum habis tu Allah Subhanahu taala berpesan, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah. Awalnya Allah cerita tentang hal pusaka anak-anak dan sebagainya, hal pusaka ibu bapa. Di ujung tu Allah Ta'ala berpesan, sebenarnya kamu tak tahu mana hak paling hampir dengan kamu. Jadi jangan banyak soal lah. Seolah begitulah. Kan? Seolah begitulah. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak ya. Supaya hal ayat ini berkaitan dengan harta pusaka, iaitu surah An-Nisa ayat 11. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuklah surah yang keempat. Okey. Ayatnya agak panjang. Okey. Jadi hal berkaitan dengan harta pusaka disimpulkan di situ adalah berkaitan dengan lepas kematian lah yang nak beri manfaat. Bukan masa hidup yang kita dah nampak dengan mata kasar. Tapi lepas mati wallahu alam. Oleh itu persoalan berkaitan ini tak perlu timbul lah. Jadi ada yang bertanya kepada saya, anak A baik, anak B kurang baik. Anak yang ini tak berapa lagi baiknya. Kalau dapat duit kat dia, habis dia buat benda yang tak menentu, contoh. Kan? Sebab itu Selangor mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kalaulah, minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan, anak yang ditinggalkan oleh si mati atau waris yang ditinggalkan oleh si mati itu merupakan penagih dadah tega. Layak tak pusaka? Layaklah. Ya anak. Contoh, ya adik-beradik. Contoh, layak pusaka. Cuma kerajaan kita boleh mengatur, menyusun atur bagaimana cara nak menyerah hak. Bukan tak beri hak. Beza. Yang kita bincang faraid, nak beri hak. Bagaimana nak menyerah hak, itulah tata cara. Samalah dengan anak yang baru umur 3 hari. Ayah meninggal. Dapat pusaka. Ramai orang jawab juga, mengapa beri ke anak baru umur 3 tahun? Bukan reti pun. Bagian dia tetap ada, tetapi orang lainlah yang mengurus. Hak dia dengan mengurus cerita lain. Jadi yang nak mengaturnya itu bukan kita kata salah ilmu faraid. Ilmu faraid tak salah. Bagaimana kita nak mentadbir harta itu, kita kena berfikirlah. Itu maksudnya. Ada orang buat perancangan macam-macam. Itu dari sudut penstrukturan harta kita masa hidup selepas tahu ilmu faraid. Kan, supaya perancangan ataupun wealth planning yang kita buat itu, atau legacy planning yang kita cuba rangka itu betul-betul menepati dan wajar begitu berlaku. Sebab itu kita tahu di ujung nak buat perancangan. Sebab itu mana-mana perancangan harta pusaka atau perancangan harta, dia akan kaitkan dengan ilmu faraid dahulu. Macam kita tahulah petang ni hujan kan, kita bawa payung, pagi lagi bawa dah. Tapi kena tahu dulu petang tu hujan. Ramalan tak hujan pun bawa juga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Dan kalau kita lihat, saya nak kait dengan peranan waris ini. Kalau kita lihat dalam konteks kita hari ini di Malaysia, baru-baru ini kita dengar banyak berita mengatakan 70 bilion, tak silap saya lah, 70 bilion ke 90 bilion harta
tak dituntut, atau harta beku orang panggil. Apa maksud harta beku? Harta yang mana tuan dah mati tapi nama di dokumen hak milik masih nama si mati. Itu dikatakan harta beku. Kan? Tuannya dah meninggal dah. Yang tak bawa balik apa-apa dah. Kan? Bawa balik bekalan amal dia lah. Okay? Tetapi geran tanah nama dia, geran kereta nama dia, akaun dalam bank nama dia, saham syarikat nama dia. Orang dah mati dah. Itu dikatakan nilainya. Dan yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidak ambil suatu tindakan yang sewajarnya, harta ini akan bertambah kerana dia bukan bertambah, mungkin bukan bertambah dari sudut ain atau fizikal atau korpus harta itu, tetapi bertambah dari segi nilai sebab tanah makin meningkat, tapi 1 ekar sama je. Kalau tengok 1 ekar 10 tahun lepas mungkin 300,000, sekarang dah 1 juta, tapi tak selesai juga. 1 ekar situlah, tapi nilainya dah bertambah. Dari dalam nilai itu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Antara faktor utama yang berlakunya pertambahan ini atau berlakunya kelewatan dalam menyelesaikan harta pusaka, antaranya yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, antaranya puratanya berada pada sikap waris. Okey, yang telah dibuat kajian lah, puratanya berada pada sikap waris. Okay. Masalahnya antaranya memang sikap orang kita suka bertangguh, itu biasa. Bukan tuan-tuan dan puan-puan saja, anak saya pun begitu. Lambat lagi nak exam, kalut kat mana? Nak exam pusaka pun sama. Kan, takkan lari gunung dikejar. Okay. Harta kan, tanah kan, lari ke mana? Okay. Biasalah, takkan lari gunung dikejar. Saya selalu jawab, bukan masalah gunung dikejar takkan lari, masalah awak yang akan tiada nanti. Yang itu tak boleh nak elak. Memang tanah tu tak tu, tapi awak tu. Saya selalu berpesan, jangan meninggalkan kesusahan kita kepada anak-anak kita, isteri atau suami kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melewat-lewatkan kemungkinan terjadinya kematian pula kepada mana-mana pihak lah di kalangan waris. Contoh, seorang ayah, seorang lelaki meninggal dunia, meninggalkan isteri, 2 lelaki, 2 perempuan anak dia. Contoh, dewasa semua, berkeluarga semua, 4 menantu, cucu mungkin 20. Ramai dah. Kan? 4 orang ini yang layak isteri, 5 orang sahaja waris yang layak dapat pusaka. Katakanlah tiba-tiba tangguh bertahun, tahun pertama tak selesai, kedua tak selesai, mati anak yang sulung. Dia meninggal pula isteri dan 5 orang anak, jadi 6. Bahagian dia kena beri kepada mereka ni, isteri dan 5 anak dia. Jadi dah berapa dah? Agak-agak mudah ke 6 orang sebelah anak anaknya yang sulung meninggal ni, ada 6 orang ni, ya isteri, 5 orang anak, 3 lelaki, 2 perempuan, nak tuntut dengan pak saudara dan mak saudara, agak mudah ke? Itu saya kata meninggalkan kesusahan. Kita tak payahlah susah-susahnya, kita tangguh je lah. Kita telah pun bakal mewarisi kesusahan kita kepada anak kita. Sedangkan takaful kita ambil nak bagi senang. Bab pusaka hak dapat mudah, tak nak selesai. Saya selalu sindir begitulah. Kan? Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan ya? Memang payahlah nak bertahan dengan pak saudara. Kamu sendiri pun tak boleh nak selesai dengan adik-beradik kamu, nak harap anak kamu nanti. Jadi usaha, saya nak usaha, berjaya atau tidak, itu kita serahlah selepas kita berusaha. Supaya kita tak kata tak apalah, biar begitulah, nanti anak-anak aku selesailah. Jangan semudah itu. Itu sahaja. Dan sekiranya harta berkenaan terbengkalai, harta berkenaan mengganggu hak-hak orang lain, hak jiran harta. Tanah jarang, tanah kita satu-satunya atas dunia ni, duduk atas angin, tak ada sempadan orang lain. Jarang jumpa tuan-tuan dan puan-puannya. Tak ada. Kebiasaan ada sepadan. Kalau kebun getah, sawah bendang, ada jiran sebelah sini, ada mungkin belakang, ada depan. Kalau sekiranya hak yang ditinggalkan itu, harta pusaka mengganggu hak orang lain,
ada kesan hukumnya. Okey. Kita datang masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang susun selipar elok-elok. Orang tanya mengapa susun elok-elok tu? Jangan sepak selipar orang lain. Sebab apa? Tuan dia keluar nanti cari tak jumpa kan susah. Sama tak konteks tadi? Kawan itu dua role. Kebun getah dia tak menoreh. Takut semok sambung sebelah sini. Faham tak maksud saya? Okey, kita dah menyusahkan orang lain. Sawah bendang tikus duk menyeberang dan sebagainya. Apa hukum pemilik sawah bendang berkenaan dari segi hukumnya? Tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab sendiri ya. Bab selipar pun kita ambil berat. Tak nak menyusahkan orang lain. Boleh faham supaya kita ambil usaha. Tak berjaya itu cerita nombor 2. Tapi kalau sekiranya tak nak bagi lagi, tunggu masa yang sesuai dan sebagainya, tetapi tanah kebun diurus dengan elok, itu terbaik. Baiklah, eloklah. Tak ganggu orang lain. Ini rumah sampai semak sambung. Rumah sebelah orang nak sewa tak laku dah. Kerana rumah ini. Faham tak? Orang berlakon cerita sirkus, cerita hantu rumah tu. Orang buat filem. Okey, takutnya kan. Wallahu alam lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Begitulah kita nak lihat kan, sebab dia ada kesinambungan. Itu dari segi hubungan manusia dengan manusia baru. Hubungan kita dengan Allah, bagaimana harta merupakan suatu amanah sebagai khalifah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita kena makmurkan bumi ini dengan harta berkenaan. Keberkatan akan mengalir kepada yang mencari harta pada awalnya, iaitu si mati. Okay. Kita tak tengok lagi kot tu. Kita baru tengok dengan hubungan jiran-jiran, dengan apa dulu. Kan? Jadi kalau kita lihat, begitulah kesan kalau kita cuba melambat-lambatkan. Di situlah pentingnya kita berusaha. Berusaha untuk membangunkan harta-harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa kita, supaya ibu bapa kita mendapat manfaat dari sudut kemakmuran harta yang dia tinggalkan. Kemudian antaranya tidak bersopan. Bukan tidak bersopan, terlalu bersopan. Tak bersopan tu tak betul lah. Terlalu ni maksudnya begini soal pusaka. Saya selalu bangkitkan, tuntut harta pusaka tidak derhaka. Bagaimana cara menuntut hak harta pusaka yang diperolehi mungkin boleh jadi derhaka. Tuntut hak tidak derhaka, hak kita. Tapi bagaimana cara kita menuntut mungkin boleh jadi derhaka. Dua perbezaan. Sebab ramai orang timbul nanti jadi anak derhaka kan, tutup pusaka. Kok mana jadi derhaka? Apabila orang buat tak betul, tak kira lah mak kita ke, suami kita ke, ayah kita kalau buat tak betul, anak kena tegur tak? Bab pusaka kita tak. Apa yang saya heran yang tu? Tegur, tapi cara tegur dengan mak ayah lah. Itu maksudnya, cara tegur suami dengan isteri lah. Itu cara. Tetapi tegur tetap kena tegur. Sama ada nak tegur direct atau melalui orang, itu cara. Okey. Sebab ramai yang katakan tutup harta pusaka cepat-cepat jadi anak derhaka. Derhaka kat siapa? Okey. Tuntut tak derhaka. Bagaimana cara menuntut? Kan? Eloknya dengan mak tu, utamanya lah anak-anak. Saya selalu pesan begitulah. Saya pun masih ada ibu bapa lagi. Okey. Kan? Walaupun umur 50 lebih dah. Okey. Mak ayah saya pun dah tua sangat lah. Lama dah kan, tak balik kampung dah hampir setahun lebih lah. Okey. Patutnya apabila ayah kita meninggal, malam awal-awal tu lagi orang balik tahlil, masuk bilik ibu, picit kepala, kaki kan mak kita. Kan baring sebelah mak kan, contoh mak. Kan ayah kita ataupun ayah ni baik orangnya, ada harta tinggal untuk mak, untuk kami anak-anak. Alhamdulillah, mak senarai dulu. Mana-mana harta yang mak nak, mak senarai dulu. Mak nak tuntut sebagai harta pencarian, mak senarai dulu. Nanti kita bincang lah mak, kan cantik tu ni tak mak, harta ayah tinggal tu bila nak bagi? Kan lain caranya tu. Kan kalau ada ilmu kan lain cara. Mak bila nak bagi ni?
Lain. Cuba pujuk mak kan senarai. Mak list harta yang mak cari dengan arwah ayah mak senarai. Mak senarai lah apa pun mak. Nanti kita bincang lah. Sebab mak ada hak harta sepencarian. Begitu juga bapa. Barulah mak tu lembut, Allah bagusnya. Ini tak kan anak-anak kata jangan beritahu mak ada harta sepencarian, nanti mak tutup makin kurang. Dia tak bagi tahu. Mak tahu kemudian daripada orang lain. Apa rasa mak? Sebab itu nak ada ilmu supaya faham keadaan. Pusaka-pusaka lah. Itu cara menuntut itu. Nak kena cara yang betul. Tuntut hak tak ada hak. Cara bagaimana kita menuntut hak berkenaan. Okey, kita ada berapa? 3 minit lagi tuan-tuan dan puan-puan ya. Okay. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tayang slide ni baru 1 slide tuan-tuan dan puan-puan. Selain pada slide nama, 2 slide lah. Saya selalu bercakap begitulah. Itu antara terlalu bersopan tu. Seganlah siapa saya. Saya ni anak bongsu. Abang saya tu yang sulung. Segan saya nak bersuara. Okey. Cara bersuara tu kena ambil lah. Sama ada melalui orang atau nak buat sendiri tu terpulang. Tapi kalau semua ada ilmu kan cantik. Tak ada dah benda ini. Paling awalnya saya selalu syorkan awal tu bila Ustaz? Awal-awal tu segera-segera tu bila? Sambil usung jenazah ke? Tak, bukan begitu segera, bergantung kepada situasi keluarga. Tapi yang manisnya masa ada semua tu lah. Biasa masa ada semua 2-3 hari yang pertama tu. Biasanya hari yang ketiga belum balik semua bincang sikit. Mak rumah ni mak duduk lah. Memanglah mak kena duduk rumah tu. Anak jangan pandai-pandai. Walaupun mak itu adalah mak tiri kepada anak-anak. Maklumlah ayah dia kahwin lain kan. Jangan halau 4 bulan 10 hari ibu atau isteri mesti menetap di rumah itu. Lepas tu nak bagi pusaka cerita lain lah. Ramai orang halau cepat. Yang rumah ni dah jadi pusaka. Mak tiri dia kan. Mak tidak dibenarkan duduk di sini. Kita telah mengarahkan seorang wanita yang kematian isteri melanggar hukum syarak. Iaitu 4 bulan 10 hari mesti bereddah di rumah yang disediakan oleh arwah suami dia. Itu syarat dalam mazhab Syafi'i. Kecuali ada darurat, kecuali ada keperluan. Itu cerita lain lah. Tapi orang halau 2 bulan halau dah. Boleh faham. Untuk rumah, harta lain bolehlah dibincang nak bagi. Sebab rumah je. Tangguhlah sikit. Itu saya kata segera tu. Kena faham hukum juga. Nanti rumah pun nak segera juga. Kan terus halau. Rumah ini awak dapat 1/8 je sebagai isteri. Kami anak-anak 7/8. Kami banyak. Awak keluar. Saya bayar bahagian awak. Cepat sangat. Tak kena pula. Untuk rumah, untuk harta lain terpulanglah. Biasanya orang selalu bergaduh itu kebiasaannya mak tiri lah. Tapi mak tiri pun isteri ayah. Okey, isteri si mati. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana waktu pun dah hampir tiba, saya mohon maaf. Itu sekadar pengenalan kita untuk kita menarik minat atau perlunya kita mengetahui walaupun belajarnya adalah fardu kifayah, tetapi pengetahuan kepada kita boleh kita membimbing terutamanya keluarga terdekat kita bagaimana harta yang ditinggalkan oleh waris kita untuk kita agih-agihkan kepada mereka dengan dapat mengikut hukum syarak supaya kesinambungan mencari harta itu berterusan. Kita mencari harta, mencari secara halal, walaupun di geran tanah tidak ada logo halal JAKIM, walaupun di geran kereta tidak ada logo halal JAKIM, sedangkan kita cari kuaci pun cari logo halal, cari kicap pun logo halal. Yang ini kena pandai sendiri meletakkan logo halal. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan ya? Cari kuaci lah, cari logo halal Ajinomoto. Harta 3 juta tak nak jadikan halal. Itu maksud saya. Wallahu alam. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.